untuk mengorbankan segala aktiviti rutin dan di hujung minggu ini terutamanya dengan aktiviti lain dan mengutamakan program ini. Jadi itu bukanlah satu yang mudah. Sekali lagi, tahniah kepada semua VIP yang hadir dan akan hadir selepas ini. Jadi untuk itu kita sama-sama berdoa dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada kami semua. Jadi saya doakan moga Allah akan memberkati masa kita semua dan merahmati serta mengampunkan dosa-dosa kita semua yang telah hadir pada pagi ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi untuk pengetahuan semua, hari ini adalah merupakan pengenalan kepada program Impak, iaitu satu program motivasi keibubapaan yang dijalankan secara percuma untuk ibu bapa. Jadi ibu bapa iaitu very important parents yang berada dalam program ini sebenarnya akan diberi penerangan lanjut tentang program ini dan bagaimana pelaksanaannya. Sudah pasti ibu bapa banyak persoalan-persoalan yang bermain-main, berlega-lega di fikiran ibu bapa tentang program ini. Tertanya-tanya, program apa ni sebenarnya? Apa yang aku boleh dapat? Dan macam-macam lagi. Jadi mudah-mudahan selepas penerangan, pengenalan tentang program ini nanti dapat menjawab segala persoalan-persoalan yang bermain-main di fikiran ibu bapa sekalian. Dan sekiranya masih ada persoalan-persoalan selepas pengenalan diterangkan, ibu bapa bolehlah memajukan soalan-soalan di akhir program nanti. Boleh tulis dari ruangan chat dan ataupun boleh secara direct. Jadi bagaimana semua? Sudah bersediakah? Pastikan sebelum saya serahkan kepada PIC yang akan menerangkan tentang program ini, cuba lihat kiri kanan, bagaimana dengan kedudukan kita, kedudukan ibu bapa semua. Pastikan tempat duduk dah cukup selesa, dah cukup ke bateri yang ada tu, supaya kita tak tertinggal sebarang maklumat dan catat. Kalau perlu ada nota ke buku ke, perlu dicatat apa-apa yang perlu supaya selepas ini sebarang persoalan, sebarang keraguan, sebarang apa juga yang bermain di fikiran yang nak ditanya, bolehlah ditanya selepas penerangan impak nanti. Okey, macam mana semua? Okey? Semangat? Okay, teruskan dengan semangat yang ada. Kita dengarkan sesi penerangan impak. Saya menjemput PIC program kita yang dikasihi Puan Siti Zahra Muhammad untuk meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih yang tak terhingga kepada Puan Moderator kita, Puan Nuraida Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang dihormati Puan Siti Nur Al-Diba Zulkafli selaku wakil daripada Impak Pusat,
yang dikasihi Dr. Asfaliza Warzuqni selaku Ketua Wanita Pertubuhan Ikram Kuala Selangor yang berusaha Barisan Jawatan Kuasa Impak Kawasan dan yang dialu-alukan lagi diraikan semua ibu bapa yang hadir pada hari ini untuk sesi taklimat sesi pengenalan impak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah ya. Um, tuan-tuan dan puan-puan, setiap perkara yang berlaku tu sebenarnya bukanlah secara kebetulan, tapi dia adalah merupakan takdir dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada hari ini dengan izin Allah jugalah ya kita dapat bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan dan saya serta Barisan JK dalam sesi taklimat impak ni untuk mendengar lebih kurang dalam masa 1 jam ataupun kurang taklimat ya mengenai apakah itu impak ya insya-Allah. Jadi sedikit penerangan lah untuk tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan saya dipahamkan peserta pada uh, jumlah peserta adalah seramai 18 orang ya. Rasanya ramai lagi tu yang akan masuk kemudian ya. Ada apa-apa keperluan ataupun kengkangan daripada perempuan pagi ni, insya-Allah boleh je masuk masuk lambat sikit pun tak apa. Jadi tadi dalam ruangan chat kita dengar kita lihat bahawa Puan Rohaya dan suaminya Encik Samsul Kamar berada di Mersing sekarang ya, bersiaran daripada Mersing kerana menziarahi ibunya yang sedang sakit ya. Kita doakan supaya Ibu Puan Rohaya, ibu mertuanya bertambah sihat ya insya-Allah, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan kepada puan-puan dan juga kaum bapa yang ada di sini ya. Encik Syahid Ahmad Syahid tadi yang pertama sekali masuk, dan kita ucapkan tahniah juga kepada Encik Ahmad Syahid di atas cahaya matanya yang pertama, perempuan yang pertama daripada 4 orang anak cahaya matanya. Dan juga kita semua berharap bahawa sesi ini akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan puan-puan dapat maklumat ya apakah itu impak. Sebelum kita pergi lebih lanjut ya tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya memperkenalkan diri. Saya Siti Zaharah Muhammad, PIC Impak tuan-tuan dan puan-puan semua, berumur 58 tahun, ada suami dan juga mempunyai 6 orang anak 6 orang anak, 3 orang menantu dan juga 6 orang cucu ya. Dan alhamdulillah 5 daripada anak-anak saya telah pun bekerja. Tinggal seorang lagi anak bungsu tu masih lagi belajar ya, anak bungsu umur 20 tahun sekarang. Jadi saya sangat terujalah untuk berkenalan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita ada 8 sesi ni, kita boleh ya ambil salah satu daripada sesi itu untuk berkenalan satu sama lain ya insya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita pergi kepada slide impak. Silakan Cik Lydia. Okey ya, kejayaan anak impian ibu bapa. Kejayaan anak. Tuan-tuan dan puan-puan ya, kita ni sebagai suami isteri ya, apabila kita berkahwin memanglah kita menginginkan zuriat. Memanglah kita menginginkan anak. Anak tu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah anak itulah yang impian kepada semua ibu bapa. Jadi kita berkendakkan ya, saya percaya impian semua para ibu bapa ialah kita nak anak kita tu menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, betul? Anak yang soleh pada dirinya, wa musleh, dan juga memberi kebaikan kepada orang lain di sekeliling mereka ya. Anak-anak yang berakhlak baik, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang terdidik dengan baik, anak-anak yang mempunyai masa depan yang cerah ya, dari segi agamanya, dari segi pendidikannya, dan juga anak-anak yang akan datang taraf hidup dia lebih baik daripada kita sebagai ibu bapanya. Saya percaya itulah impian semua ibu bapa yang ada
sekarang ya. Jadi dalam kita mendidik anak-anak kita, dia merupakan satu journey, dia merupakan satu perjalanan yang panjang ya tuan-tuan puan-puan. Jadi kita sebagai ibu bapa kena memberi sepenuh usaha kita untuk mendidik anak kita demi mencapai impian kita terhadap anak-anak kita ya, insyaAllah. Next, Lydia. Jadi, apakah yang telah ibu bapa lakukan untuk membantu anak-anak dalam pelajaran mereka? Yang satu tanda soal ya. Tadi kita dah ada impian. So sekarang apa pula yang telah kita lakukan untuk membantu anak-anak dalam pelajaran mereka ya? Okey. Dekat sini ada gambar beg ada gambar buku-buku ya. Adakah kita sebagai ibu bapa dan memang tugas kita sebagai ibu bapa menyemak kerja rumah anak-anak ya. Hari ni belajar apa? Anak kita tanya anak kita. Kerja sekolah apa? Muka surat berapa? Subjek apa ya? Dan kita juga kena ambil berat jadual waktu anak-anak, terutama anak yang darjah 1, darjah 2 tu mungkin sangat-sangat memerlukan pertolongan kita untuk cek dia punya jadual waktu ya. Jangan hari ini hari Selasa bawa jadual untuk hari Jumaat kan. Kadang-kadang anak-anak tu memerlukan kita untuk menyemak jadual waktu mereka. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena tengok juga beg anak-anak tu ya. Bimbanglah juga, ada bekal, tapuai bekal semalam masih lagi ada hari ini ya. Jadi itu yang asas lah kita sebagai ibu bapa, dan saya percayalah semua ibu bapa yang ada di sini memang terbaik buat semua semak-semakan ya, early semak ini terhadap anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan adakah juga ibu bapa membantu anak dalam pelajaran di rumah? Kan, macam tadilah semak beg mereka, tengok kerja sekolah mereka, bantu mereka menyelesaikan apa kerja rumah mereka. Itulah salah satu dan juga cabaran ya bagi ibu bapa yang bekerja. Yang balik tu lambat petang, yang dah penat kan. Jadinya cabaran juga untuk nak buat semua ni melihat kerja sekolah anak-anak. Tapi kerana impian yang telah kita letakkan anak-anak kita ni sebagai apa tadi tu, anak-anak yang soleh wal muslih, yang berjaya, yang berakhlak, yang berilmu, kita cubalah bagi masa ya, bagi kita apa susun jadual kita, mana yang dapat kita bantu, dan kita lihat bapa juga sangat memainkan peranan yang besar ya. Ibu bapa berganding bahu untuk melihat anak-anak ni. Okey. Jadi persoalan di sini sebenarnya apakah faktor kejayaan anak ya? Apakah faktor kejayaan anak? Okey. Jadi kita lihat adakah status sosioekonomi keluarga tu. Anak datang daripada keluarga yang ternama, yang kaya, yang apa ada semua rumah besar semua, semestinya lah yang sebegini ibu bapanya orang-orang yang berniaga, businessman yang sangat sibuk selalunya, yang anak-anak boleh dapat je apa yang mereka perlukan. Tapi dari segi rohinya, daripada sentuhannya itu mungkin itu berkurangan ya. Ataupun adakah juga status sekolah ternama, lebih suka disebabkan keluarga ini kaya, banyak duit, maka mereka akan hantar ke sekolah-sekolah yang mempunyai nama international school, bukanlah SRA, SMK, KAFA dan sebagainya. Adakah dua faktor ini yang boleh membantu ataupun menyebabkan faktor kejayaan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan? Okey, mari kita lihat lagi. Seterusnya, Lydia. Okey, di sini kedua-duanya adalah bukan, iaitu status sosioekonomi, datang daripada keluarga yang kaya, banyak duit, boleh beli apa saja, dan juga pergi kepada sekolah yang mempunyai ternama gitu. Kedua-duanya ini bukanlah penyebab utama kepada kejayaan anak-anak. Dan kajian menunjukkan bahawa bantuan dan sokongan ibu bapa di rumah membantu prestasi anak di sekolah. Dekat sini kan menjadi ibu bapa yang sangat menyokong anak, ibu bapa yang
kasih sayang dengan anak, ibu bapa yang prihatin, ibu bapa yang sentiasa memberi bantuan dan sokongan kepada anak dalam apa-apa masalah, sama ada kerja sekolah, hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, emosi anak, apa-apa yang berkaitan itu, dari segi simpatinya, empatinya, sokongannya, prihatinnya anak-anak itu yang boleh membantu menyebabkan faktor kecemerlangan anak. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat bahawa ibu bapa yang memang betul-betul mencapai, berusaha untuk mencapai impian terhadap anak mereka ni ialah ibu bapa yang prihatin, yang dari segi dalamannya, yang kasih sayangnya, empati simpatinya. Benda ini satu yang abstrak, ya, kita tak nampak, kita tak boleh pegang, tak macam material kebendaan, tetapi dia ialah satu yang kita boleh keluar dari segi sentuhan, pandangan mata, sentuhan, ya, pelukan kepada anak-anak itu. Dia akan mengalir aura-aura yang positif tu. Anak-anak akan terasa mereka sangat dihargai, mereka sangat disayangi, mereka sangat diperlukan. Jadi ini akan membantu anak-anak, ya, dari segi peningkatan akademik mereka. Ya, itu sesuatu yang sangat abstrak yang tak boleh dipegang benda tu. Tapi dia mempunyai pengaruh dan kesan yang sangat luar biasa terhadap perkembangan anak-anak, ya, tuan-tuan. Okey, seterusnya. Kalau kita lihat, ya, menjadi tugas hakiki ibu bapa, ya, saya sangat percaya perkara ini, ibu bapa yang ada di dalam ini sangat hebat, memenuhi segala keperluan fizikal anak-anak, ya. Hantar anak ke sekolah, ya, para bapa sekiranya ada masa lebih rela untuk hantar anak ke sekolah daripada membiarkan mereka naik bas sekolah dan sebagainya, kerana itu lebih menjamin keselamatan anak-anak. Beri duit belanja tu memang insya-Allah tak pernah putus, ya. Menyediakan pakaian sekolah anak, alat tulis, beg, kasut dan sebagainya, itu semua adalah tugas hakiki. Dan saya percaya ibu bapa yang ada di dalam grup ni memang awesome lah, memang terpenuh segala keperluan ini, ya, insya-Allah. Jadi seterusnya, tetapi rupanya tuan-tuan dan puan-puan, ada perkara yang lebih utama, ya, iaitu ibu bapa juga sepatutnya menggalakkan pembelajaran di rumah dan melibatkan diri dalam pendidikan anak. Kalau puan-puan tengok, ya, keyword dekat situ ialah menggalakkan pembelajaran di rumah dan melibatkan diri. Itu sangat penting, ya. Maknanya kita sebagai ibu bapa kena ambil peranan, kena tengok, kena tanya, kena bantu anak-anak kita, ya, insya-Allah. Kita bukan lepaskan saja, okey, dah balik, okey, buat kerja rumah, buat buka beg, tapi kita tak tengok, kita tak tolong, ya. Insya-Allah. Dan seterusnya, okey tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan break sekejap untuk kita tengok video ni, ya. Apa yang ada dalam video ni. Okey, silakan. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies
about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Okey. Satu video yang sangat bagus, yang sangat baik menunjukkan watak bapa sebagai hero kepada anak. Watak bapa yang sangat prihatin. Watak bapa yang membuat berkorban, berkorban apa saja kepada anak walaupun diri sendiri itu serba kekurangan. Tapi disebabkan sokongan, tidak mahu anak itu terbiar, hendak menggalakkan perkara-perkara yang baik kepada anak, pendidikan, menyokong kepada aktiviti anak, maka seorang bapa sanggup berkorban walaupun dirinya sendiri itu sangat-sangat kekurangan Tetapi benda ini telah dirasai oleh anaknya dan sebenarnya dia lebih menyebabkan anak menghormati dan lebih menyayangi bapanya yang sebagai watak hero itu Alhamdulillah kita sangat-sangat bapa itu sebagai satu watak yang utama dalam keluarga. Dialah hero kepada keluarga dan juga dialah role model kepada keluarga yang akan kita bina ini. Okey. Jadi tuan-tuan, bagaimana ibu bapa boleh mendapatkan ilmu dan kemahiran untuk membantu anak di rumah? Okey, seterusnya. Okey, sekarang barulah kita masuk kepada taklimat impak itu sendiri. Apakah dia impak? Impak ialah I, ibu bapa, M, memastikan, P, peningkatan, A, akademik, K, anak atau kanak-kanak Jadi impak ini adalah satu program ataupun satu inisiatif khidmat masyarakat Pertubuhan Ikram Malaysia. Jadi impak ini memberi fokus kepada ibu bapa. Selalunya kalau kita lihat di sekolah, apabila tiba kepada waktu peperiksaan besar UPSR, PMR, SPM sekarang UPSR dimasukkan kita akan lihat pihak sekolah akan bersungguh-sungguh untuk membuat program-program latih tubi, tuition, motivasi, teknik menjawab soalan yang watak utama ialah pelajar, dikhususkan kepada pelajar untuk memberi latih tubi kepada pelajar dan ini berbeza dengan impak. Seterusnya. Okey, kalau tadi di sekolah guru-guru membuat program untuk pelajar, tetapi impak akan melatih ibu bapa. Fokus kita ialah ibu bapa. Kalau sekolah tadi ialah pelajar, impak pula ialah fokus kepada ibu bapa untuk membantu meningkatkan akademik anak. So kita pergi kepada ibu bapa, macam mana cara ibu bapa boleh memainkan peranan Okey, lihat di sini matlamat impak yang pertama. membantu ibu bapa memahami peranan dan pengaruh
pengaruh mereka ke atas pembelajaran dan tingkah laku anak, ya. Maknanya kita memberi kesedaran atau kita memberi tips-tips kepada ibu bapa bagaimana sepatutnya ibu bapa memainkan peranan, ya. Kerana peranan ini yang ibu bapa mainkan, dia akan memberi pengaruh kepada sikap anak-anak. Dia akan memberi pengaruh juga kepada hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Dia sangat besar, ya, peranan ibu bapa ini. Dan yang seterusnya ialah meningkatkan tahap keaktifan ibu bapa dalam membantu para guru meningkatkan prestasi akademik anak. Jadi apabila ibu bapa dah mengambil peranan untuk menolong, menyokong atau membantu anak-anak, dan secara tak langsung hubungan ibu bapa dengan guru akan menjadi lebih aktif dan juga membantu pihak guru untuk meningkatkan prestasi akademik anak. Dan seterusnya, yang ketiga, mengukuhkan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak serta meningkatkan siah-siah anak dengan perhatian yang diberikan kepada mereka, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila hubungannya, bonding antara ibu, bapa dan anak tu baik, rapat, sangat memahami, sangat simpati, empati, berkasih sayang, prihatin, maka di situ secara tak langsung kita boleh membina sahsiah ataupun peribadi anak kepada yang lebih baik, ya. Jadi bila dia tengok mak bapak dia sangat ambil berat kepada dia, mak bapak ni baik sangat, mak bapak ni baik sangat kepada anak, maka secara tak langsung benda hubungan baik itu sahsiah anak akan lebih baik, ya. Jadi kita lihat pula ibu bapa menjadi fasilitator ataupun pemudah cara pembelajaran anak. Ya, kita di sini ibu bapa tak perlulah menjadi seorang yang pakar dalam pembelajaran anak, ya. Kita bukanlah nak jadi pakar, nak kena ajar matematik, sains, ya, semua subjek-subjek yang diajarkan di sekolah tu. Tapi kita adalah sebagai fasilitator atau pemudah cara kepada anak. Yang pakarnya, yang mengajar anak kita tu ialah guru di sekolah, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita membantu saja guru menyampaikan ilmu di sekolah, tapi bila di rumah kita cuba untuk bantu anak-anak kita. Kita cuba menunjukkan kita punya sokongan dan prihatin terhadap pendidikan anak-anak kita, ya. Jadi sebagai fasilitator ni, kita boleh mengenal pasti beberapa teknik dan kaedah asas dengan meningkatkan tabiat belajar anak dan sentiasa memberi semangat dan sokongan kepada anak-anak. Jadi apabila tuan-puan mengikuti modul IMPA ini, maka semua teknik-teknik dan kaedah-kaedah ini akan kita sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita lebih tahu apakah cara, bagaimana sepatutnya kita nak membantu anak-anak kita ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey ke? Semua boleh ke? Harap boleh lagi, ya. Okey. Jadi selain daripada ilmu IMPA tadi, selain daripada skill-skill yang akan kita sharekan, maka ada lagi inisiatif lain yang kita boleh perolehi daripada program ini, seperti token internet. Apabila kita dah memulakan kelas IMPA nanti, 2 fizikal dan 6 kali online, maka kita akan beri token internet kepada yang online tu, ya, bagi peserta yang mengikut daripada awal sampai akhir, ya. Dan kita juga ada door gift ataupun beg rahmah yang akan kita beri pada sesi yang pertama nanti, ya, sesi fizikal. Dan juga kita ada hadiah partisipasi, ya. Maknanya setiap kali kelas kita akan beri hadiah kepada peserta-peserta yang contohnya paling awal masuk, bersungguh-sungguh paling awal nak menyertai, paling cepat respon, yang bagus buat kerja rumah, yang nak present, bersedia berani untuk present, dan sebagainya. Jadi kita ada hadiah-hadiah itu semua, ya. Jadi bagi pasangan yang suami isteri, ya, masuk kelas
kita ini, maka kita akan pilih 3 pasangan yang sangat komited, yang sangat menyertai, dan kita ada hadiah istimewa lah untuk pasangan suami isteri ni. Mungkin dalam bentuk, bukan bentuk wang, tapi mungkin dalam bentuk kita bawa pergi hotel dan sebagainya. Itu akan kita perincikan kemudian ya. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita ada juga hadiah pertandingan ruang belajar di rumah. Ini adalah dalam modul 2. Dalam modul 2 ni nanti ada persekitaran rumah tajuknya. Dan salah satu yang akan kita bincangkan ialah kita membuat sudut belajar. Sudut belajar untuk anak-anak kita. Supaya mereka rasa, wah seronoknya, dia ada tempat sendiri. Dan kita tak perlu, oh kesiannya, kenapa tu Umi tengah online je. Okey, dia tak semestinya mahal ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan pernah dengar, kalau pernah dengar lah kedai RM2 ataupun kedai Eko, macam-macam tuan-tuan ada kat situ. Comel-comel, untuk anak-anak sekolah paling banyak lah. Saya pun selalu pergi juga kedai Eko ni. Tapi tuan-tuan jangan terpengaruh ya. Nama dia kedai RM2.10. Mungkin sekarang RM2.30. Tetapi keluar dah jadi RM60 pula. Selalu macam itulah ibu-ibu. Kadang-kadang keluar tu jadi puluh-puluh ringgit pula ya. Okey. Jadi macam wallpaper tu pun ada dekat kedai tu. Jadi kita menyediakan ruang belajar yang seronok sikit. Itulah tempat dia, belajar kat situ. Kita hiaskan dengan segala perkara yang berkaitan dengan pembelajaran mereka ya. Jadi insyaAllah yang ini pun kita ada hadiah pertandingan ruang belajar di rumah nanti ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, selari dengan terutama program fizikal, kita ada 2 kali program fizikal. Kita juga ada program untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak selari dengan program ibu bapa tu, maka adalah aktiviti yang akan kita sediakan untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Terutamanya anak-anak yang tuan-tuan daftarkan hari tu, kan ada senarai anak tu, anak sekolah rendah tu, eloklah puan-puan bawa kerana kita ada aktiviti khas untuk mereka. Jadi kat situ makanan, semua barang aktiviti akan kami sediakan dan juga ada hadiah untuk anak-anak lah ya. Selari dengan program modul kita ya, para ibu bapa. Okey, seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuan-tuan dan puan-puan sudah mengikuti 8 sesi modul kita, insyaAllah kita akan tutup dengan majlis graduasi ya. Macam samalah macam dulu-dulu kita belajar kan, di IPT ke di mana college ke, bila dah habis tu kan kita ada majlis graduasi. So impak juga kita akan buat begini. Maknanya macamlah kita masuk belajar 8 modul tu, kemudian kita akan graduate lah. Rasanya tuan-tuan pun dah tengok ya. Mungkin akan kita tayangkan juga video graduasi ini. Okay, seterusnya. Dan peserta impak menjadi keutamaan program khidmat masyarakat yang juga ikram lah ya. InsyaAllah kita akan mungkin macam back to school ataupun sumbangan barang-barang asas, keutamaan kita adalah kepada peserta impak ya. Okey, tuan-puan kita break sekejap. Pening juga bila banyak sangat. So kita lihat satu lagi montaj impak ni ya. Silakan.
bagi modul dalam secara online kita. So kita ikuti daripada pertama hingga ke terakhir, sangatlah berguna. Modul yang diperkenalkan dalam program ni, kontennya kita boleh praktikan dalam kita punya kehidupan seharian lah. Tugasan ni kita kena lakukan bersama anak-anak lah, dan ataupun kita punya family members kan. So this thing is very good, sangat menarik. Saya rasa sebabnya dia dapat mendapatkan hubungan kekeluargaan tu, aplikasikan dalam kehidupan seharian kita dalam mendidik generasi akan datang. Banyak perubahan dalam diri saya sebagai seorang ibu dalam mendidik anak-anak. Mereka lebih fokus dan lebih bersungguh-sungguh semasa belajar. Terima kasih kepada Impak, banyak ilmu belajar. Terima kasih Impak Online. Terima kasih banyak-banyak kepada cikgu-cikgu dan Impak. Ucapkan Tuan terima kasih kepada pihak Impak. Saya ingin berterima kasih kepada Impak. Saya ingin berterima kasih kepada pihak Impak kerana mengambil saya untuk menyertai program yang bermanfaat ini. Amat berguna lah kepada terutama sekali keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak kecil dan yang sedang membesar, mempelajari pengurusan dan juga menyelesaikan masalah keluarga. Banyak salah cara saya mendidik anak-anak saya dari segi pembelajaran. So dengan Impak ni banyak yang saya belajar dan saya boleh praktikkan kepada anak saya. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung program Impak Online. Tahniah diucapkan kepada semua ibu bapa para graduan pada hari ini. Doakan anak-anak tuan-tuan dan puan berjaya dengan cemerlang dalam akademik mereka. Terima kasih kepada Yayasan Hasanah. Terima kasih kepada Pertubuhan Ikram Kuala Lumpur. Terima kasih kepada semua jurulatih, fasilitator dan kepada semua pihak yang telah sama-sama menjayakan program Impak Online ini. Okey, Alhamdulillah, itulah video montaj Impak dan juga testimoni daripada peserta-peserta yang telah melalui Impak Online ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita akan masuk kepada keistimewaan menyertai program ini ya. Program ini Impak adalah satu program latihan yang bernilai tinggi secara percuma ya, tiada apa-apa bayaran yang dikenakan. Ditaja oleh kerajaan melalui Yayasan Hasanah di bawah Kementerian Keuangan. Program ini adalah tajaan kedua ya. Yang pertama tadi ialah Impak Online yang puan-puan dah tengok testimoni tadi. Jadi program ini adalah tajaan daripada Yayasan Hasanah ya. Yayasan Hasanah ni di bawah Khazanah dan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ya, tajaan. Dia adalah program tajaan dilaksanakan oleh NGO Ikram yang berpengalaman luas melaksanakan program Impak. Maknanya tajaan Yayasan Hasanah dilaksanakan oleh Pertubuhan Ikram dengan kerjasama kalau di kawasan Puncak Alam ni lah dengan kerjasama Pusat Khidmat Masyarakat Dun Jeram ya. Jadi insya-Allah seterusnya jadi ya tuan-tuan dan puan-puan, program ini adalah tajaan secara percuma dan ia merupakan pelaburan ya. Sedikit masa saja yang minta tuan-puan berkorban. Mungkin dalam program online kita hanya ambil dalam 2 jam saja ataupun kurang daripada 2 jam, dan fizikal tu agak lama sikit lah, mungkin dalam 3 jam. Dan ini pengorbanan tuan-tuan demi pelaburan masa depan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ya. Sekarang kita berada di stage pertama iaitu sesi terbuka online ya, sesi pengenalan, dan seterusnya nanti kita akan masuk bengkel Impak modul 1 sehingga 8 ya, modul 1 sehingga 8, 2 kali fizikal, modul yang pertama dan juga modul yang ke-8 nanti bulan Jun ya, dan 6 kali online ya, dan habis bengkel Impak kita akan pergi kepada graduasi ya, insyaAllah. Seterusnya 8 modul Impak ya, kalau tuan-puan tengok mungkin puan-puan semua dah dapat flyers awal tu. Modulnya yang pertama sekali ialah sikap ibu bapa dan seterusnya ialah
tuan-tuan boleh baca di sini. Kita melihat dulu sikap ibu bapa tu yang penting untuk kita lihat, untuk kita kita sama-sama betulkan sikap kita, apa yang perlu ya ibu bapa apa yang perlu ibu bapa ambil sikap yang terbaik untuk anak-anak kita, dan seterusnya dia akan impak akan share skill-skill mengenai pembelajaran anak-anak ya. Tuan-tuan boleh tengok tu sampai nombor 8 ya. Ada kemahiran membaca, kemahiran berfikir, kemahiran meningkatkan daya ingatan, peperiksaan dan sebagainya ya. Okey, seterusnya. Okey, bengkel impak ni dia sangat menarik lah. Kita ada games, kita juga ada aktiviti kumpulan. Seterusnya kita ada pembentangan ya, pembentangan, soal jawab dan kuliah mini. Jadi dalam kuliah mini ni lah slot utama yang kita akan sharekan apakah skill-skill ataupun sikap positif ibu bapa tadi. Dia ada banyak ya lagi dia punya aktiviti di dalam tu. Dan seterusnya asas kepada program impak ni ya. Impak adalah satu program yang dilaksanakan di Amerika sejak tahun 2000 ya. Konsep itu dilaksanakan di Amerika dan dibawa ke Malaysia. Konsep impak ni dibawa masuk ke Malaysia oleh Tamil Foundation ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun terkejut juga ya, maknanya bangsa India ni pun mengambil ya, telah melaksanakan impak ni untuk meningkatkan lagi peningkatan atau meningkatkan lagi pendidikan anak-anak mereka. Dilaksanakan di seluruh Malaysia ya, di sekolah-sekolah Tamil, di estate-estate dan sebagainya ya. Jadi sangat pentinglah bagi kita orang-orang Melayu untuk grab ya program ini. Dan kalau kita tengok impak telah dilaksanakan di seluruh negara sejak tahun 2016. Tuan-tuan perempuan di utara, ke selatan, timur dan barat, maknanya telah dilaksanakan ya di seluruh Malaysia ya. Sebenarnya bukan baru, dah lama dah, dan ramai dah graduan-graduan yang sudah keluar daripada program impak ini ya. Okey, seterusnya. Dan impak juga dalam keratan akhbar ya. Itu kalau impak versi Mandarin ya, telah dilaksanakan oleh gabungan bertindak Malaysia ya. Versi Tamilnya ialah Tamil Foundation tadi, dan versi Melayu telah dilaksanakan oleh Pertubuhan Ikram ya, insya-Allah. Seterusnya testimoni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah keputusan peperiksaan daripada peserta-peserta yang telah mengikuti impak sebelum ni ya. Jadi oleh kerana dia adalah program tajaan, maka ada KPI, ada perkara yang akan dikenaki oleh pihak Yayasan Hasanah untuk dinilai keberkesanan ataupun adakah pertambahan ilmu terhadap ibu bapa dan juga anak ya. Jadi di sini kalau kita lihat inilah keputusan peperiksaan, maka apa yang dikehendaki oleh Yayasan Hasanah ialah puan-puan menghantar kepada kami keputusan peperiksaan tahun 2021 ya. Tahun 2021 dan juga keputusan peperiksaan tahun 2022. Oleh kerana pandemik COVID ni, kita pun dah jadi keliru sikit kerana biasanya akhir tahun kita adalah pada bulan Disember, tetapi tahun 2021 sekarang akhir tahun ialah pada Mac 2021. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, keputusan peperiksaan anak tuan-tuan dan puan-puan Mac 2021 tu nanti kita akan serah kepada kami, urus dia akan maklumlah bagaimana. Tak kira tuan-tuan apa pun keputusannya, anak kita anak dah yang buat terbaik, bapa dah menyokong anak, tak kira kita bersyukur ya. Dan nanti tahun 2023
bulan 3 nanti ialah kita akan dapatkan keputusan untuk tahun 2022. Boleh ya? Jangan agak terkeliru sikit ya. Jadi Yayasan Hasanah menekankan kepada 3 subjek ya anak-anak ni, iaitu saja BM, Sains dan BI ya. 3 subjek je. Dia taklah susah mana tuan-tuan dan puan-puan. Hanya memerlukan keputusan peperiksaan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan saja. Ya, insya-Allah. Jadi inilah testimoni ibu bapa, sama kod macam yang perempuan dah tengok montaj tadi dan seterusnya. Okeylah. Di sini ialah link borang pendaftaran impak Yayasan Hasanah ya. Kalau sebelum ni memang tuan-tuan dan puan-puan kami dah minta maklumat pendaftaran tu, tapi ini adalah untuk kawasan. Yang ini ialah borang wajib daripada Yayasan Hasanah yang minta tuan-tuan dan puan-puan semua isi ikut link ni ya. Nanti insya-Allah JK Teknikal kita akan masukkan dalam chat untuk puan-puan boleh tengok di situ, dan juga kami juga akan letak di dalam grup ya untuk tuan-puan daftar buat pendaftaran impak Yayasan Hasanah ya, tajaan tadi tu. Jadi harap tuan-tuan boleh memberi kerjasama untuk mengisi link borang tersebut ya, insya-Allah. Jadi sebelum tarikh 20 hari bulan 3, apa-apa masalah tuan-tuan puan-puan boleh hubungi saya, Siti Zahara Muhammad 0132209636. Seterusnya. Okey, untuk yang ketiga ya, kita punya video yang ketiga, sila ditonton video ini ya tuan-tuan dan puan-puan. Silakan.
tuan-tuan dan puan-puan, begitulah ya kesan kepada sikap kita. Kalau betul sikap kita, jiwa kita ni jiwa yang prihatin, jiwa dengan penuh simpati dan empati, maka kebaikan tu akan keluar ya. Membuat kebaikan tu spontan di mana-mana saja ya. Boleh kita lakukan ya. InsyaAllah ya, banyak kebaikan yang boleh dibuat. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa untuk sesi taklimat ini berakhir di sini, dan insyaAllah terima kasih banyak ya saya ucapkan terhadap kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas kesediaan mendengar ya sehingga ke akhir taklimat ini, dan saya ucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian tuan-puan pada hari ini ya. InsyaAllah saya serahkan kepada puan moderator sesi ini, Puan Nuraida Abdullah, untuk sesi seterusnya Q&A ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya kita telah dapat mendengar dengan begitu jelas dan mantap sekali penerangan tentang pengenalan program impak yang disampaikan oleh pengurusi kita, PIC sebenarnya, iaitu Puan Siti Zahra Muhammad. Jazakillah khair kepada Puan Siti Zahra Muhammad. Jadi kalau kita tengok begitulah besarnya peranan kita selaku ibu bapa demi memastikan kejayaan hidup anak-anak kita di dunia ini. Sekarang ni lebih-lebih lagi, apatah lagi persediaan yang perlu kita persiapkan untuk akhirat kan. Jadi banyak kan yang perlu kita buat sebagai ibu bapa, sampai beg pun kita kena check. Takut ada bekalan-bekalan yang lama tu, silap-silap ada roti dah berkulat. Silap-silap ada bekal nasi goreng anak kita makan tak habis, dah basi sampai berbau. Saya teringat-ingat sendirilah pengalaman, macam adalah pengalaman seperti ini. Allahu Akbar. Jadi banyaklah yang kita boleh dapat daripada program impak ini. Bukan setakat ilmu-ilmu yang mungkin didedahkan kepada kita sebagai ibu bapa, tapi banyak juga hadiah-hadiah yang telah ditawarkan kan. Jadi apa lagi, jangan lepaskan peluang, kita rebut peluang yang ada, dan kita kena bersyukur sebab kita adalah di antara insan-insan yang telah terpilih untuk menyertai program ini. Jangan lupa teruskan dengan mengisi borang pendaftaran peserta yang telah diberikan dalam link di ruangan chat. Isi cepat-cepat sebab kita sebenarnya peserta terhad sebenarnya, siapa cepat dia dapat, insya-Allah. Jadi kita doakan mudah-mudahan semua dapat. Seterusnya saya sukalah nak buka peluang kepada semua VIP yang ada untuk bertanya soalan sekiranya ada. Boleh tanya secara live, boleh buka mic, ataupun boleh juga menulis soalan-soalan di ruangan chat. Kalau malu, rasanya tak perlu malu kot, kita akan boleh berkenalan antara satu sama lain. Bolehlah secara live kalau ada apa-apa persoalan. Silakan. Ada ke? Assalamualaikum, nak tanya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nak tanya apa syarat-syarat untuk jadi peserta ni ya? Yes, nanti akan dijawab oleh contoh macam syarat pendapatan ke syarat. Okey. Terima kasih Puan Asfaliza. InsyaAllah untuk menyertai impak ni, syarat yang diberikan oleh Yayasan Hasanah ialah B40 lah, maknanya kita memberi peluang kepada mereka yang tak adalah yang T20 nak masuk tu, tak lah kan. Kita beri peluang kepada sahabat-sahabat kita untuk di kalangan untuk masuklah, dan juga mesti mempunyai anak yang bersekolah rendah. Sekurang-kurangnya seorang mempunyai anak bersekolah rendah. Itu je syaratnya. Okey. Dah terjawab ya Puan Asfaliza? Kalau ada soalan lain silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Fahimah. Ya, silakan kalau nak bertanya. Lain dengar clear okey ya? Boleh, Okey. Saya nak tanya, untuk bulan puasa ni kelas macam mana ya? Sebabnya macam saya ni ada berniaga kan. Jadi pagi siang tu dah waktu untuk buat persiapan bazar. Jadi macam mana? Kelas dia akan still on atau kita macam mana tu? Itu saja pertanyaan saya untuk mula ni. Okey, terima kasih Puan ya. Jadual kita akan bagi mungkin dalam jadual modul ni kita akan bagi dan memang ada ya dalam puasa tu on juga kita punya kelas pagi, faham ramai yang berniaga dekat dalam grup ni tapi kita buat secara online. Yang bulan puasa tu semua online. Jadi tuan-puan, puan-puan waktu pagi bila puan-puan nak buat persediaan untuk berniaga tu mungkin puan-puan boleh je online kan. Dengar dan boleh juga bertindak panas lah. Pagi tu biasanya buat persediaan kan untuk berniaga sebelah petang ya Puan. Berniaga tu sebelah petang ya. Puan boleh tengok kita buat online saja. InsyaAllah. Ada 2 kali kelas pada bulan Ramadan. Boleh Puan insyaAllah. Maksudnya kelas ni dia macam dia ada setiap minggu. Dia ada 8 sesi kan? 8 dia sesi. Allah. Maaflah saya ni dari kat kampung ni jadi dah faham suasana kampung kan. Tak apa Puan. Boleh. Okey. Okey dah tak apalah. Ya saya nak tahu yang tu je dulu. Tak apa. Okey. Lupa juga tadi saya nak bagi tahu bahawa kelas kita ini berjalan daripada bulan Mac sehingga bulan Jun. Bukan setiap minggu kita ada kelas. 3 bulan tu, bulan Mac sampai bulan Jun, dia berselang-seli. Kalau nak raya tu kita cutilah raya. Ramadan nak dekat raya tu kita cuti. Kita tak ada on kelas. Jadi bulan Ramadan tu kita ada 2 kelas. Syawal pun kita ada kelas juga. Tapi kita tengoklah nanti macam mana. Online je. Semua yang tu online. Yang fizikalnya pada bulan Mac sesi yang pertama, modul yang pertama minggu depan pada 27 hari bulan dan juga bulan Jun nanti. Itu dia dua online. 2 fizikalnya. Yang lain semua online tuan. 27 hari bulan tu kalau minggu depan untuk kelas fizikal, 27 tu hari Ahad kan? Ya, hari Ahad. Okey, saya ni pula. Saya suka sebenarnya program gini, biasa minat. Tapi 27 tu saya ni sebenarnya AJK surau dekat pak saya dan kami ada program untuk menyambut Ramadan pagi tu ada daripada pagi sampai ke malam tu. Tu yang macam mana ya? Program tu bukan sebagai JK ke? Bukan sebagai JK AJK besar tu. AJK program yang program besar. Kami ada satu program besar daripada pagi ada penyembelihan, kemudian ada masak, kemudian ada ya bila kita yang salah seorang JK kita perlu ada lah tu saya nak. Sebab saya tu yang saya nak tertarik apa-apa senang saya susun jadual saya. Tak adalah saya ni penting mana pun tapi kita nak ada dalam sana, ada di sini yang macam tu kan. Faham Puan. Okeylah bagi peserta yang tak dapat dielakkan sangat tapi memang nak lagipun untuk graduasi tu kita ada syarat-syaratnya lah. Maknanya komitmen kita terhadap program ni. Jadinya tak bolehlah datang sekali, tak datang sekali kan. Jadi kita mesti kena letak komitmen tu. Kalau Puan tak boleh datang sangat, syari'i sangat, kita akan buat kelas ulangan. Kita ada kelas ulangan. Nak dapatkan juga Puan full tu. Kalau tak dapat, nanti kita kumpulkanlah mana-mana yang tak dapat tu kita akan buat kelas ulangan supaya attendance tuan-tuan dan puan-puan tu penuh. Ada kelas ulangan insyaAllah. Kelas tu kita boleh kita boleh ni lah pakat lah bila free ke malam-malam bila ke kita pakat. Janji kita punya attendance tu Puan tak miss ilmu yang setiap modul tu. Ya. Tapi sangat penting. Apa-apa tu dia buat dekat Dewan Fasa 3 tu lah ya? Kita fizikal tu dekat Fasa 3 tu Dewan dia? Jadi maksudnya saya pun tak kenal pun ni nama-nama kat sini kan. Tapi yang in-course program ni memang berada di puncak alam lah.
Tak juga. Kami ada yang di Puncak Alam, ada yang datang daripada kawasan lain, tapi kita insya-Allah akan berusahalah yang terbaik. Okey, terima kasih. Okey. Dan modul pertama tu sebenarnya penting sebab kita nak bagi perempuan bahan modul. Nak bagi file, nak bagi beg Rahma, ada juga beg makanan apa semualah. Kalau boleh puan-puan usahakan, kalau boleh usahakan untuk datang tu lebih baiklah sebab ada barang yang kita nak bagi. File-file tu. Okey, boleh? Maksudnya untuk kelas kita kan, kita bukan kalau 27 tu saya tengok hari Ahad. Okey, tu physical class. Jadi kita punya kelas ni dia Sabtu Ahad tu tak tentu lah. Gitu ya? Setakat yang ni Ahad. Setakat yang Sabtu kan. Lepas yang 27 ni macam mana? Kita yang 27 tu hari Ahad kan. Okey, hari ni hari Sabtu. Jadi kelas kita bukan tetap lah. Maksudnya dia mungkin hari Sabtu, mungkin hari Ahad gitu ya. Setakat ni jadual yang telah dibagi oleh Yayasan Hasanah, pengenalan ni memang hari Sabtu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita serentak hari Sabtu ini 5 kawasan. Shah Alam, Shah Alam Selatan, Subang Jaya, kita bawa Kuala Selangor dan Kelang. Semua serentak ni 5 kawasan. Itu untuk zon 1. Zon 2 nanti pada bulan Jun ke atas, Johor dan KL. Kita serentak. Tajaannya serentak. Jadinya tarikh daripada Yayasan Hasanah memang sesi pengenalan hari Sabtu. Tetapi kuliah kita untuk modul hari Ahad. Boleh? Ya? Ada lagi? Boleh ke jawapan tu? Ada lagi soalan? Masih ada soalan ke? Kita sudah 11:05 sekarang ni. Sepatutnya habis pukul 11 ni. Kalau tak ada apa-apa, sebelum kita tutup. Jadi saya anggap tak ada soalan lagi. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh masukkan dalam grup kot. Kan? Boleh teruskan bertanya dalam grup yang kita dah adakan dalam grup WhatsApp. Okey, terima kasih. Itu saja saya nak tahu. Jadi boleh. Okey. Terima kasih kembali Puan. Okey, jadi insyaAllah sebelum kita tutup kan, jadi setelah anak-anak, saya nak ingatkan kepada semua VIP tadi, borang pendaftaran peserta A1. Jangan lupa isi, penting tu pendaftaran tu, dan linknya ada dalam ruangan chat. Jadi insyaAllah, jadi kita sekali lagi alhamdulillah, jazakillah khair kepada Puan Siti Zahra Muhammad yang telah dapat memberi pendengaran jelas. Sebelum kita bersurat, dan sebelum saya juga hampir terlupa perkara penting untuk dijadikan memori, kita belum lagi mengambil gambar. Jadi kita nak ambil gambar. Jadi siapa yang tak buka kamera tu silakan. Tolong boleh bersiap sedia daripada sekarang. Yang tak pakai proper attire tu bolehlah cepat-cepat ambil tudung. Jangan pakai tuala je tutup tu. Pakai tudung. Cantik-cantik. Kita nak rakamkan ni. Mana tahu kita punya rakaman ini akan digunakan untuk sesi orang yang grup kedua. Okay, grup kedua. Siapa yang ada masalah line slow tak dapat buka, tak apa. Tapi kalau yang ada tu boleh buka kamera, boleh tolong buka kamera. Dalam keadaan tutup aurat, kita sama-sama nak ambil gambar. Sekarang bahagian teknikal sedang bersedia, boleh buka kamera semua. Bersedia semua? Okay, buka kamera. Ada yang tak buka lagi? Ada yang belum buka lagi? Saudagar mimpi kita belum ada gambar. Tengah bertugas. Okey. Siapa yang boleh tolong buka? Bahagian teknikal sedang ready tu, boleh kira ya bahagian teknikal yang ambil gambar. 1, 2, 3. Sekejap ya.
1, 2, 3. Senyum. Okey, nak freestyle. Okey, tunjuk good. Okey, 1, 2, 3. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama semua VIP cantik good yang diberikan oleh Puan Fahimah tadi. Comel aja. Jadi syukur kita kepada kehadrat ilahi, akhirnya kita dapat selesaikan pengenalan program impak ni dengan cukup baik. Ini semua adalah dengan izin Allah jua. Semoga segala penerangan yang telah disampaikan tadi dapat memberikan gambaran yang cukup jelas kepada semua VIP dan diharapkan terus bersemangat, bersedia untuk memperuntukkan masa dan tenaga juga fikiran bagi mengikuti modul-modul yang telah disediakan daripada modul 1 sehingga modul 8 selepas ini. Jadi jangan lupa minggu hadapan adalah merupakan modul pertama yang akan kita adakan secara fizikal. Okay, secara fizikal 27 bulan 3 hari Ahad di Puncak Alam, Dewan Komunikasi di Dewan Komuniti Fasa 3 di Puncak Alam. Jadi sama-samalah kita beramai-ramai berjumpa di sana dan kita dapat berkenalan pada hari tersebut. Jadi book dan block masa pada hari itu, kita doakan semoga apa yang kita rancang selepas ini bermula dengan modul 1 yang akan diadakan secara fizikal sehinggalah ke akhirnya ke graduasi nanti akhir sampai bulan 6 nanti dapat berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga berharap semoga semua VIP yang terlibat diberikan keberkatan masa. Itu keberkatan masa itu sangat penting. Hanya daripada Allah jua. Kita doakan sama-sama semuanya dapat keberkatan masa, kekuatan tubuh badan, minda yang cukup sihat serta terus bersemangat untuk memastikan tujuan kita untuk mendapatkan pencapaian akademik, bukan setakat pencapaian akademik tetapi juga sahsiah yang cemerlang buat anak-anak kita yang tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi akhirnya saya selaku moderator dan mewakili barisan ahli jawatankuasa impak Kuala Selangor memohon keampunan atas segala kelemahan dan kekurangan sepanjang majlis berjalan. Sesungguhnya segala yang baik itu adalah daripada Allah jua. Yang lemah, yang kurang adalah daripada kami hamba-hambanya. Sekali lagi, keampunan, maafkan kami. Jadi untuk itu kita tangguhkan dulu majlis kita. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.